Kali ni saya nak ajar bab 2, matematik tingkatan 4, iaitu asas nombor ataupun number base. So, asas nombor ni korang kena tahu, yang korang belajar sekarang ni asas nombor tu asas 2 sampai asas 10. Dalam setiap asas tu dia ada digit ataupun nombor dia. Contoh, kalau asas 2 ada 2 nombor. Kalau asas 3 ada 3 nombor. Kalau asas 4 ada 4 nombor, asas 5 nombor, asas 6 nombor, asas 7 nombor, asas 8 nombor, asas 9 nombor dan asas 10 nombor. Nampak? Dia tengok berapa asas tu, itulah nombor dia. Itulah jumlah nombor ataupun jumlah digit dia. Okey? So, kalau korang tengok dekat sini, asas 2 sampai asas 10 tu, semua start dengan nombor kosong. So, korang ingat semua dia kena start dengan nombor ataupun digit kosong, 0. Okay? So, contoh asas 2 tu ada 2 nombor and dia start dengan kosong. So, dia ada nombor kosong dengan nombor 1 je. Okay? Kalau asas 3, dia ada 3 nombor, dia start dengan kosong, dia ada nombor kosong, 1, 2. Macam tu. Okay? So, kenapa asas nombor ni penting? Sebab asas nombor ni, selalunya asas nombor ni digunakan dalam bidang sains komputer. Sains komputer ni dia dalam bidang sains jugalah. Okay, sains komputer ni siapa yang pakai, contohnya engineer ataupun orang-orang yang buat software, orang yang berkaitan dalam bidang IT lah. Apa asas nombor yang digunakan dalam bidang sains komputer? Ada 4 jenis asas. Okey, 4 asas yang digunakan dalam bidang sains komputer. Asas 2, asas 8, asas 10 dengan asas 16. Ada 4, okey. 2, 8, 10, 16. Semua ni diguna dalam bidang sains komputer. Lepas tu korang tengok contoh yang pertama tu. Dia kata berikan 2 contoh nombor yang mewakili nombor asas 2 hingga nombor asas 10. Contohlah kalau macam kuasa kan, ataupun power. 2 kuasa 2, 3 kuasa 3. Ni kuasa ataupun power. Okay, kuasa ni dia duduk dekat atas nombor. Tapi kalau asas dia duduk dekat bawah nombor. Okay, contohnya 10 asas 2 ataupun 2 asas 2. Macam tu. 2 ni, asas 2 ni dia duduk dekat bawah nombor. Lain daripada power ataupun kuasa, dia duduk, yang nombor yang kuasa kecil ni dia duduk atas. Itu kita panggil kuasa ataupun power. Tapi kalau asas, nombor kecil dia tu duduk dekat bawah nombor besar tu. Okay, itu beza. Okay. So, sekarang ni, dia kata beri 2 contoh nombor. Contoh kalau asas nombor 2 ataupun asas 2. Nampak? 10, 2 nombor kecil kat bawah tu. Kalau 1001 pun ada 2 nombor kecil kat bawah tu. Okey? Dia, walaupun apa-apa nombor, asas nombor tu dia mesti duduk dekat bawah. Okey? Bawah tu. Alright. Okey, so macam mana kita nak sebut? Macam mana kita nak sebut asas ni? Okey, Contoh dia nampak tak? 32, 5. 32, 5. So, kita tak boleh cakap 32, 5. Kita kena baca sebagai 3, 2, asas 5. So, itu cara macam mana kita nak baca asas. Kita kena sebut satu-satu digit dia. Macam tu juga macam 1001 kan? 1001 kan? Kita tak boleh cakap 1001 asas 2. Kita kena cakap 1001 asas 2. Ataupun 1001 asas 2 pun boleh. Okey? So, macam mana kita nak tentukan nilai tempat? Nilai tempat dalam nombor asas 2 sampai nombor asas 10. Okey, yang kita tulis macam ni kan, 10 asas 2, yang ni kita panggil nombor asas. So, macam dalam setiap nombor asas ni, kita kena tentukan dia punya nilai tempat. Ataupun dalam bahasa Inggeris, kita panggil place value. Okey, so macam mana kita nak tentukan dia punya nilai tempat? Nilai tempat dia, okey, korang tengok contoh 2. Contoh 2. Nyatakan nilai tempat bagi setiap digit dalam nombor di bawah. Okey, contohnya A 6231 asas 8. Macam mana korang nak tentukan dia punya nilai tempat? Okey, nilai tempat tu dia bukan, kalau korang tengok yang ni nombor asas ni, korang boleh tentukan berapa nilai tempat dia. Tak boleh. Okey, dia kena tengok digit apa yang kena. Okey, contohnya
Kalau saya bagi tahu, okey, saya nak nilai tempat untuk digit 1. Baru korang boleh cari. Kalau korang nak cakap nilai tempat bagi nombor 10 asas 2 ni sekali semua ni, yang itu tak boleh. Okey, dia kena ikut digit, setiap digit tu. Berapa dia punya nilai tempat. So contohnya, contoh yang A tadi kan, nilai tempat yang A tadi 6231. 6231 asas 8. Okey. So kita kena tentukan nilai tempat untuk setiap digit ni. Okey, bukan untuk keseluruhan. Okey, contoh untuk digit 6, berapa dia punya nilai tempat? Senang cerita macam ni lah. Saya tulis besar sikit lah. 6231 asas 8 kan. Okey, so korang kena buat nombor dekat atas ni. Okey, digit yang terlibat dalam asas tersebut. Okey, dia start daripada kosong kan. Dia start daripada kosong, daripada kanan. Kanan kosong. Kanan pergi ke kiri. Okey, daripada kosong, kanan pergi ke kiri. Okey, so korang letak je nombor dekat atas ni. Nombor dia 0, 1, 2, 3. Nampak tak? 0, 1, 2, 3. Inilah digit yang ada dekat dalam asas 8. Okey, korang kena letak dekat atas ni. Okey, barulah korang boleh kira dia punya nilai tempat. Korang kena ingat dia start daripada kanan pergi ke kiri, start from 0. So macam mana korang nak tentukan nilai tempat bagi setiap digit ni? Contoh, okey, contoh saya tanya. Okey, apa nilai tempat bagi digit 6? Apa nilai tempat bagi digit 6? Okey, apa yang korang kena buat ialah korang kena ambil. Korang tengok kat sini je. Korang tengok dekat sini satu dengan dekat sini. Ini je. Okey, contoh nombor 6 kan? Nombor 6, korang kena ambil nombor 8. Nombor 8 ni wajib ambil. Okey, 8. Okey, apa nombor kecil dekat atas 6 tu? 3. So 3. Maksudnya 8 kuasa 3. Inilah nilai tempat bagi digit 6. Faham? Ini nilai tempat bagi digit 6. Okey, lepas tu saya bagi tahu pula. Saya tanya pula untuk nombor 2 ni. Apa dia punya nilai tempat? Macam mana korang nak cari? Korang ambil nombor 8. Okey, 8 apa nombor kecil atas 2? Nombor 2. Letak sini 2. Gitu. Okey, lepas tu yang 3 pula. Nombor 3. Tengok, ambil nombor 8 ni. Okey, nombor 8. Apa nombor kecil atas 3? 1. So 8 kuasa 1. Kalau saya tanya apa nilai tempat bagi nombor 1? Korang tengok. Ambil 8 ni. Okey, apa nombor kecil atas 1? 0. So inilah dia jawapan. Okey, korang kena tahu digit tu kat mana, baru korang boleh tentukan dia punya nilai tempat. Kesimpulannya dekat sini, kalau digit 6 dia punya nilai tempat 8 kuasa 3. Kalau digit 2 dia punya nilai tempat 8 kuasa 2. Kalau nombor 3 nilai tempat dia adalah 8 kuasa 1. Kalau nombor 1 nilai tempat dia adalah 8 kuasa 0. Okey, itu cara macam mana korang nak tentukan dia punya nilai tempat. Okey guys, kalau nilai digit pula. Kalau nilai digit, macam mana korang nak tentukan? Okey, kita ambil contoh nombor yang sama juga supaya saya nak bagi nampak. Bagi korang boleh bezakan. Okey, apa beza antara nilai tempat dengan nilai digit. Okey, so contoh 6, 2, 3, 1 asas 8 kan. Okey, saya buat besar sikit. 6, 2, 3, 1 asas 8. Okey, so macam mana kita nak tentukan nilai digit? Kita buat macam tadi. Daripada kanan pergi ke kiri, start from 0. So ni 0, 1, 2, 3. Korang buat nombor kecil dekat atas dia. Okey, lepas tu apa next step yang korang kena buat? Korang kena, kalau nilai digit ni pun dia kena tentukan berdasarkan nombor. Okey, digit tu sendiri. Okey, contoh kalau saya tanya, okey, apa nilai digit untuk nombor 2? Macam mana korang nak tentukan? Okey, sama juga macam nilai tempat tadi. Okey, kalau macam nilai tempat tadi, kita ambil 2 nombor ni je kan. 8 dengan nombor kecil dekat atas ni, kita ambil 2 ni je. Contoh kalau macam nilai tempat tadi,
kalau untuk nombor 2 ni, digit 2 ni, nilai tempat untuk nombor 2 ni adalah 8 kuasa 2 sebab ada nombor 2 kat atas dia. Tapi untuk nilai digit, korang kena ambil 2 ni, letak kat bawah. Okey, 2 darab dengan 8 kuasa 2. Macam tu. 2 darab dengan 8 kuasa 2. Lepas tu korang darabkan, dapat jumlah dia berapa. Inilah dia punya nilai digit. 2 darab 8 kuasa 2 dapat 128. So 128 ni lah dia punya nilai digit. Nilai digit bagi nombor 2. Bukan untuk keseluruhan, nombor 2 sahaja. Okey, itu untuk nombor 2. Kalau nombor 6 pula, nombor 6 berapa korang nak buat? Contoh nombor 6 kan. Okey, dia macam tadi juga. Kalau untuk nombor 6, 8 kuasa 3 kan. 8 kuasa 3 untuk nilai tempat. Kalau nilai digit, korang darabkan dengan nombor tu sendiri, nombor 6. So, 6 darab 8 kuasa 3 dapat berapa? 3072. 3072 inilah nilai digit bagi nombor 6. Okey, lepas tu nombor 3 pula. Nombor 3 korang buat macam tadilah. Okey, 8 kuasa 1. Okey, darab dengan nombor tu sendiri, nombor 3. So, bila 3 darab 8 kuasa 1, berapa dapat? 24. Lepas tu nombor 1 pula. Okey, nombor 1, korang boleh je terus buat macam ni. 1 darab 8 kuasa 0. 1 darab 8 kuasa 0 dapat berapa? 1. Kenapa dapat 1? Sebab korang kena ingat apa-apa nombor yang kuasa dia kosong, dia mesti akan jadi 1 punya. Okey, tak kira lah nombor tu sejuta kuasa kosong, dia mesti akan tetap jadi 1. Jawapan dia mesti 1. Okey? So 1 darab 1, 1 lah jawapan dia. Okey? So itulah beza macam mana korang nak tentukan antara nilai tempat dengan nilai digit. So untuk kira nilai digit ni, dia ada 2 kaedah kalau ikut dalam buku teks. Yang cara yang saya buat tadi, yang pertama tadi, itu adalah kaedah pendarapan digit dengan nilai tempat. Okey, itu kaedah yang pertama. Kaedah yang kedua adalah kaedah penggunaan blok sebagai nilai digit. Korang kena guna blok. Blok tu contohnya adalah yang macam blok yang kita beli dekat kedai tu, yang kita kena samakan warna dia tu. Kalau hijau-hijau, kalau kuning-kuning, biru-biru je macam tu. Yang blok tu kan, yang kita main tu kan, yang kita samakan warna tu kan. Yang itulah. Okay, so korang imagine benda tu je. So macam mana kita nak kira nilai digit tu menggunakan kaedah penggunaan blok. Macam mana kita nak guna kaedah ni? Okay, cara dia dekat sini sama juga macam nilai digit tadi. Kita kena tentukan apa nombor yang terlibat tu. Okay, contoh saya tanya. Macam mana kita nak tentukan nilai digit untuk nombor 3? Nombor 3 guna kaedah penggunaan blok. Macam mana? Okey, so korang buat macam tadi, buat sebiji macam tadi. Okey, macam mana nak kira nilai digit untuk nombor 3 ni? 3 darab dengan 8 kuasa 1. 3 darab 8 kuasa 1. Okey, so ini dia punya nilai digit dia. Lepas tu korang dapat jawapan, dan jawapan tu adalah nilai digit kan? So, daripada sini, 3 darab 8 kuasa 1 ni, korang kena tukarkan. Korang kena tukarkan 3 darab 8 kuasa 1 ni dalam bentuk blok. Korang kena lukis, okay, dalam bentuk blok tu macam mana. Okay, so macam mana korang nak buat dalam bentuk blok? Okay, korang kena pastikan. Contoh, kalau digit 3 kan, kalau nombor 3 kat sini, korang kena pastikan yang blok tu mesti ada 3. 1, 2, 3. Lantaklah tak pandai nak lukis. Jadilah contoh kan. So, korang kena pastikan blok tu ada 3. 1, 2, 3. Contoh kalau nombor 6. 6 darab 8 kuasa 3. Korang kena pastikan ada 6 blok. 1, 2, 3, 4, 5, 6 macam tu. Dia berapa banyak blok tu diikut nombor tu. Okey, diikut nombor tu. Contoh kalau nombor 3 yang terlibat, 3 blok lah. Kalau nombor 2 yang terlibat, 2 blok lah. Macam tu. Okay, kalau macam ni dia ada nombor 3 yang terlibat, so korang kena pastikan blok tu ada 3. 1, 2, 3. Lepas tu 8 kuasa 1 ni, 8 kuasa 1 ni lah kita nak kena tentukan berapa banyak dia punya dia punya cube dia ni. Dia punya cube yang ada dekat dalam blok ni. Cube yang ada dekat dalam blok ni berapa? Macam tu. Okay, melalui inilah 8 kuasa 1. So,
8 kuasa 1 dapat berapa? Dapat 8 kan? Okey, so korang kena pastikan untuk dalam setiap blok ni ada 8 cube dalam dia. Ada 8 cube. 8 cube yang ni masuk dalam ni. Okey. Ini saya dah lukis. Okey. So maksudnya dekat dalam setiap blok ni dia ada 8 cube. Okey. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Selalunya mistake student selalu banyak buat silap. Dia kira yang ni sekali tau. Dia kira ni sekali. Yang ni. Ni dia kira. Korang tak boleh kira tu. Korang kena kira satu cube ni tau. Korang kena imagine yang cube tu dalam bentuk 3D tau. Korang jangan kira setiap permukaan ni. Tu dah salah. Okay, korang kena imagine di dalam bentuk 3D. Cube macam ni ada 6 sisi. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So dia ada 6 sisi. 6 sisi tu semua tu kita panggil satu. Okey, satu. Satu cube tu. Okey. So yang ni maksudnya ni 1, ni 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Macam tu. Okey, korang jangan ambil yang ni pula. Yang tepi-tepi ni. Setiap sisi tu korang kira. Tu salah. Korang kena kira untuk satu cube tu. Satu cube tu dalam setiap kubot tu. Okey. So macam ni, yang ni ada 8. Yang ni ada 8 cube, yang ni ada 8 cube, yang ni pun ada 8 cube. So korang tambahlah 8 tambah 8, 16, 16 tambah 8, dapatlah 24. So 24 ni lah dia punya nilai digit. Korang kena belajar lagi satu benda tau. Okey, apa dia? Okey, nama dia adalah nilai nombor. So sekarang ni korang ada belajar 3 benda. Tadi nilai tempat, yang pertama nilai tempat, lepas tu nilai digit, and last kali adalah nilai nombor. Apa tu nilai nombor? Nilai nombor ni adalah gabungan nilai tempat dan juga nilai digit. Okay. So macam ni korang kena buat satu-satu. Kalau nilai nombor ni dia kena breakdown satu-satu setiap digit tu, lepas tu barulah gabungkan semua. Okey, kalau cakap nilai nombor dia mengenai semua nombor asas dia tu. Okey, kalau nilai tempat dengan nilai digit dia ikut nombor, dia ikut setiap digit, okey, ataupun setiap nombor dalam nombor asas tu. Tapi kalau nilai nombor korang kena cari untuk keseluruhan nombor asas ni. Okey. Okey. So contoh macam ni kan. Saya buat besar sikitlah. 6, 2, 3, 1 kuasa asas 8. Okey, so nilai nombor tu berapa? Kita kena cari satu persatu. Okey. Okey, so contoh kita kena buat apa dulu tau? Kita kena buat nombor kecil dekat atas tu tadi. Macam biasalah daripada kanan ke kiri. Nombor 0, 1, 2, 3. Okey, lepas tu korang terus je buat nilai digit dia satu persatu. Nilai digit tu dapat daripada nilai tempat kan? Nilai nombor tu dapat daripada nilai digit. So korang terus je buat nilai digit daripada satu persatu. Okey, contoh nombor 6. Okey, berapa nilai digit dia? 6 darab dengan 8 kuasa 3. Okey, ni yang pertama, ni nombor 6. Okey, lepas tu korang kena tambah nombor 2 pula. Okey, nombor 2 darab dengan 8 kuasa 2. Okey. Lepas tu tambah dengan nombor ni pula. Okey. 3 darab. Ni nombor 3 kan? 3 darab 8 kuasa 1. Okey. Tambah dengan nombor 1 pula. Nombor 1. 1 darab dengan 8 kuasa 0. Nampak tak? So, korang kena breakdown. Korang kena buat nilai digit untuk setiap nombor ni. Lepas tu, korang kena tambah semua. Itu nilai nombor. Nilai digit untuk ni, 6 darab 8 kuasa 3 ni dapat 3072. Lepas tu, nilai digit untuk nombor 2 ni, 2 darab 8 kuasa 2 dapat 128. Nilai digit untuk nombor 3 ni, 3 darab 8 kuasa 1 dapat 24. Nilai digit untuk nombor 1, 1 darab 8 kuasa 0. Okey, 1 darab 8 kuasa 0 dapat 1. So, korang tambahlah semua. 3072 tambah 128 tambah 24 tambah 1. Dapatlah 3225. Inilah dia punya nilai nombor. Ataupun, korang boleh jadikan dia juga sebagai asas 10. Korang tambah 10 kat bawah ni. Kalau asas 10 ni, korang boleh buat macam ni ataupun
3225. Kalau nombor ni saja kita anggap dia sebagai asas 10. Korang nak letak nombor dekat bawah ni, nombor 10 pun boleh. Korang tak nak letak pun tak apa. Korang ada pilihan untuk asas 10 tu.